Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi. Kita bertemu dalam pembacaan kitab hadis daripada kitab hadis Jami' dan juga Sunan At-Tirmizi rahimahullahu taala. Dan dalam tempoh 30 minit ini kita nak cuba membaca hadis-hadis yang ada, dan kita telah tiba pada bab-bab berkenaan tentang solat. Dan kali ini kita dah berada pada bab yang ke-172, di mana Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan sajdatai sahwi, sujud sahwi sebelum daripada memberi salam. Apakah dalil-dalil berkenaan tentang sujud sahwi sebelum daripada salam? Perlu diingat, dan kita pernah kongsikan dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berpandangan sujud sahwi adalah sebelum daripada salam. Dan ada dalil yang kita bakal baca kejap lagi. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, sujud sahwi adalah selepas daripada memberi salam. Maka duduk tasyahud dulu, kemudian diberi salam satu ataupun dua, baru sujud sahwi, dan kemudian tasyahud semula, dan kemudian memberi salam. Itu adalah dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Dan mereka pun ada dalilnya akan dibawa selepas daripada ini. Maka dalam mazhab Syafi'i, ini dalilnya bahawa sujud sahwi adalah sebelum daripada salam. Sementara itu Imam Malik pula kata, kalaulah adanya nuksan, kesalahan itu daripada kekurangan, tinggalkan sesuatu, maka pada waktu itu ianya sebelum salam. Kalaulah tertambah sesuatu, ziyadah, maka selepas daripada salam. Dan Imam Ahmad bin Hanbal pun mempunyai pandangan yang tersendiri. Maka lihat kepada Arafah pada baris yang ke-246. Pada baris yang ke-6, nanti kita akan belajar secara langsung ataupun tidak bahawa wasabata anhu sallallahu alaihi wasallam, bahawa telah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi pernah sujud sahwi sebanyak 4 kali. Fi arba'i suwar, pada 4 kali. Jumpa ke tak? Jumpa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sujud sahwi sebanyak 4 kali. Dan hadis tu kita akan baca as we go on, apabila kita berterusan baca di dalam ni. Kipas ni pelan sikit, letak nombor 4 ke? Bunyi dia bising sangat. Okey. Maka Nabi SAW telah sujud sahwi sebanyak 4 kali. Maka jumpa tak baris dia? Okey, ihdaha, yang pertama, Nabi pernah sujud sahwi kerana Nabi pernah bangun untuk rakaat yang kelima. Yang kedua, Nabi SAW pernah sujud sahwi selepas daripada baginda memberi salam selepas 2 rakaat untuk solat yang 4 rakaat. Itu yang kedua. Dan hadis ini nanti kita akan baca berterusan dalam beberapa bab yang mendatang ni. Yang ketiga, Nabi SAW pernah sujud sahwi selepas daripada baginda terlupa duduk untuk tahiyat awal. Dan yang keempat, Nabi SAW pernah sujud sahwi ketika mana baginda tertinggal dan terlupa untuk membaca Al-Quran ketika mana berdiri. Maka Nabi SAW pernah sujud sahwi sebanyak 4 kali dalam hadis dan riwayat. Jumpa ke? Dah garis, dah tandakan keempat-empat tadi. Nanti bila baca dalam hadis, kita akan nampak Imam Tirmizi bawakan keempat-empat keadaan ini. Dan di sini adalah berkenaan tentang Nabi sujud sahwi sebelum daripada memberi salam. Dalil untuk Imam Syafi'i berbeza daripada pandangan Imam Abu Hanifah yang kata sujud sahwi selepas daripada salam. Hadis yang ke-400.
Kata Imam Tirmizi, wa bi ilai qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laitsu an Ibn Shihab an Abdurrahman al-A'raj. Yang kipas atas ni dah pelanggan dah. Okey. An Abdurrahman al-A'raj an Abdullah bin Bujainah al-Asadi radhiyallahu anhu. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Bujainah al-Asadi, beliau merupakan halif. Halif, apa maksud halif? Halif maksudnya adalah orang yang telah bersumpah untuk menjadi sebahagian daripada kabilah tersebut. Maka zaman dulu, orang luar dia tak boleh tinggal dekat sesuatu negeri dan tempat, kecuali pada waktu itu dia ada perjanjian halif dengan sesuatu kabilah yang ada di situ. Maka dipanggil halif. Maka kabilah tersebut dia akan tengok orang ni macam mana. Kalaulah orang ini okey dan pada waktu itu bukanlah orang yang jahat dan sebagainya, maka dia kata boleh engkau menjadi sebahagian daripada kami. Dan itu dipanggil halif. Datang daripada al-halfu, sumpah. Maka mereka pada waktu itu ada sumpah taat setia, yang mana kabilah ini, keluarga ini, dia berjanji untuk menjaga lelaki ataupun wanita ini. Dan wanita dan lelaki ini berjanji untuk tidak memalukan keluarga ini, bahkan mendatangkan kebanggaan untuk keluarga ini. Maka dipanggil halif. Macam contoh, ayah kepada Ammar yang bernama Yasir. Kenapa Abu Jahal bunuh dia? Padahal dia bukan orang situ, dia orang Yaman. Kerana dia adalah halif untuk keluarga Banu Makhzum, keluarga Abu Jahal. Maka sama juga macam Abdullah bin Bujainah, dia bukan daripada keluarga Nabi, dia bukan daripada Banu Abdul Muttalib. Sebaliknya dia adalah orang luar yang telah menjadi halif kepada Banu Abdul Muttalib. Halif boleh tulis di situ adalah orang yang telah membuat perjanjian sumpah taat setia dengan Banu Abdul Muttalib. Maka beliau meriwayatkan, sesungguhnya Nabi SAW qama, telah berdiri fi salati zuhri, pada solat zuhur, wa alaihi julusun, dalam keadaan Nabi perlu duduk dalam kurungan untuk tahiyat awal. Sepatutnya Nabi duduk, tapi Nabi tak duduk. Maka ini daripada 4 tadi, yang mana? Ini adalah yang ketiga. Tarakal qa'dah, Nabi meninggalkan duduk ketika mana Nabi sepatutnya duduk tahiyat awal. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Falamma atamma salatah, bila Nabi SAW selesai salat, sajadah-sajadataini, Nabi telah menunaikan 2 sujud. Yukabbiru, Nabi bertakbir pada setiap kali nak sujud. Wa huwa jalisun, dalam keadaan duduk. Qabla an yusallim, sebelum daripada memberi salam. Maka perkataan Nabi sujud sebelum memberi salam dalil untuk mazhab Syafi'i bahawa sujud sahwi adalah sebelum daripada memberi salam. Wasajadahuma, dan Nabi SAW sujud untuk kedua-dua sujud sahwi tadi. Wasajadahuma nas, dan telah sujud bersama dengan Nabi SAW kedua-dua sujud sahwi tadi semua manusia yang lain, para sahabat. Makana, sebagai ganti, manasiya, apa yang baginda lupa, minal julus, daripada sujud, iaitu dalam kurungan tahiyat awal. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, riwayat 401. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul A'la wa Abu Dawud qala hadatsana Hisham an Yahya bin Abi Katsir an Muhammad bin Ibrahim anna Abu Hurairah was-Sa'ib al-Qari radhiyallahu anhuma. Maka berkatalah Muhammad bin Ibrahim, sesungguhnya 2 orang sahabat Nabi, Abu Hurairah dan As-Sa'ib radhiyallahu ta'ala anhuma, kana, mereka berdua, yasjudani, telah melakukan sujud, sajdatai sahwi, sujud sahwi, qabla taslim, sebelum daripada memberi salam. Maka kedua-dua hadis ini menjadi dalil untuk mazhab Syafi'i bahawa sujud sahwi kedudukannya adalah sebelum daripada memberi salam. Berkata Imam Tirmizi, hadis Ibnu Bujainah yang kita baca pada hadis 400 tadi adalah hadis yang hasan, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu, dan itulah pandangan Imam Asy-Syafi'i. Yara, Imam Syafi'i berpandangan sujud sujud sahwi semuanya pada apapun situasi dan keadaan adalah sebelum memberi salam. Sama ada lupa ataupun tertambah rakaat, sujud sahwi sebelum memberi salam.
Wa yaqulu, dan Imam Syafi'i berkata, hadis Abdullah bin Bujainah tadi menjadi nasikh, menjadi penghapus kepada hadis-hadis yang lain. Wa yadhkuru, dan disebutkan sesungguhnya inilah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling akhir, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila terlupa Nabi sujud sahwi sebelum daripada memberi salam. Sementara itu berkata Imam Ahmad dan Ishaq, kalaulah seseorang itu dia berdiri fir rak'atain, selepas menunaikan 2 rakaat, yang mana sepatutnya dia duduk, fa innahu yasjudu sajdatai sahwi qabla salam, maka hendaklah dia sujud sebelum daripada memberi salam, mengikut hadis Ibnu Bujainah. Imam Ahmad bin Hanbal punya pandangan ni macam mana? Tadi kita dah belajar berapa kali Nabi pernah sujud sahwi. Berapa kali? 4 kali. Nabi sujud sahwi sebanyak 4 kali. Maka cara Imam Ahmad bin Hanbal pula, dia menjadikan setiap situasi itu pada keadaan dia. Contohnya kalaulah terlupa duduk tahiyat, maka dalam hadis tu Nabi sujud bila? Oh, Nabi sujud sebelum bagi salam, maka dia ambil itu. Kalaulah contohnya berdiri untuk rakaat kelima, maka tengok apa yang Nabi buat. Oh, Nabi pernah berdiri untuk rakaat yang kelima, maka Nabi sujud bila? Nabi sujud selepas salam, maka beliau ambil begitu. Itu cara Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap situasi diletakkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Imam Ahmad bin Hanbal punya pandangan. Kemudian kata Imam Tirmizi, siapakah Abdullah bin Bujainah? Mungkin kali pertama kita dengar. Beliau sahabat, maka beliau adalah Abdullah bin Malik bin Bujainah. Malik adalah ayahnya, Bujainah adalah mak dia, dan beliau lebih terkenal dengan nama mak dia, Abdullah bin Bujainah. Sama seperti Ali ibn al-Hanafiyah, Muhammad ibn al-Hanafiyah. Muhammad itu nama ayahnya Sayyidina Ali, tapi tak disebut Muhammad bin Ali. Sebaliknya Muhammad ibn al-Hanafiyah, dan Hanafiyah adalah nama ibu dia, nama mak dia. Maka sama di sini, Bujainah adalah nama mak dia. Hakadha akhbarani, kata Imam Tirmizi, inilah yang telah dikhabarkan kepadaku oleh Ishaq bin Mansur daripada Ali ibn al-Madini. Berkata Imam Tirmizi, dan telah berbeza pendapat ahli ilmu berkenaan tentang 2 sujud sahwi. Bilakah waktu untuk melakukannya? Maka qabla salam, sama ada sebelum salam ataupun selepas memberi salam. Kata Imam Tirmizi, ba'duhum, sebahagian berpandangan perlu untuk melakukan sujud sahwi selepas daripada salam. Ini adalah pandangan Sufyan al-Thawri dan juga ulama-ulama Kufah, kata Imam Tirmizi. Wa qala ba'duhum, sebahagian pula berkata yasjuduhuma, perlu untuk memberi salam, perlu untuk sujud sahwi sebelum daripada salam. Dan inilah pandangan majoriti fuqaha daripada fuqaha Madinah seperti Yahya bin Sa'id al-Qattan, Rabi'ah dan selain mereka, serta inilah pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata sujud sahwi sebelum salam, ada hadis dia. Imam Abu Hanifah kata selepas salam, ada hadisnya. Wa qala ba'duhum, sebahagian pula berkata, ini pandangan Imam Malik, kalaulah pada waktu itu adanya penambahan dalam solat. Tengok kenapa perlu sujud sahwi. Kalaulah ianya adalah penambahan, ziyadah, maka selepas salam. Dan kalaulah ianya adalah kekurangan, maka pada waktu itu sebelum salam. Cara nak ingat dia nuksan. Nuksan qabla. Nuksan maksudnya kekurangan. Maka kalaulah ada qaf pada nuksan, merujuk kepada qabla, sebelum salam. Kalaulah ada penambahan, maka pada waktu itu selepas salam. Maka tengok, kata Imam Malik bin Anas, kalaulah contohnya dia tambah rakaat, maka ini tambah, maka selepas salam. Kalaulah pada waktu itu dia tertinggal, kekurangan, dia tertinggal tahiyat awal, maka sebelum salam. Itu cara Imam Malik punya istidlal. Terima kasih banyak-banyak berupis. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Kata Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, wa huwa qaulu Malik bin Anas, ini adalah pandangan Imam Malik bin Anas. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal pula, ma ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jua yang telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang 2 sujud sahwi, fayusta'malu, maka digunakan setiapnya mengikut hadis tersebut. Maka daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah sujud sahwi 4 kali.
Maka 4 kali tersebut bila Nabi SAW ada bangun untuk rakaat kelima. Maka tengok, kalaulah seseorang tu dia bangun rakaat kelima, apa Nabi buat? Maka Nabi SAW sujud sebelum salam. Maka selepas salam. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, ikut hadis tadi, sujudlah selepas salam. Contohnya yang lain, Nabi SAW pernah untuk pada waktu itu tertinggal bacaan dalam solat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tengok dalam hadis tersebut bila Nabi sujud, maka ikut hadis tersebut. Maka kata Imam Tirmizi, fayusta'malu, maka Imam Ahmad bin Hanbal pada waktu itu telah menggunakan setiap hadis pada zahirnya, pada tempatnya. Wa kullu sahwin, lalu Nabi hanya pernah sujud sahwi 4 kali. Maka bagaimana pula perkara-perkara yang tak ada dalam situasi Nabi tadi? Maka bila nak kena sujud sahwi? Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, wa kullu sahwin, dan setiap kesalahan yang pada waktu itu tak disebutkan tentangnya daripada Nabi SAW dalam hadis, maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, hendaklah sujud sebelum memberi salam. Maka ini Imam Ahmad bin Hanbal punya cara istidlal. Berkata Imam Ishaq bin Rahway, yang mana pandangan beliau lebih kurang sama dengan Imam bin Hanbal kesemuanya, kecuali beliau berkata mana-mana apa kekurangan yang memerlukan sujud sahwi yang mana tak ada daripada Nabi SAW, maka beliau ikut sama seperti mana pandangan Imam Malik. Kalaulah ianya adalah ziyadah, maka selepas salam. Kalaulah ianya adalah nuksan, maka sebelum salam. Maka total yang kita baca daripada berkenaan tentang sujud sahwi, bilakah dia, ada 6 pendapat. Ada pendapat Imam Abu Hanifah selepas salam, Imam Syafi'i sebelum salam, Imam Malik bin Anas tengok kepada keadaan. Ada yang sebelum, ada selepas. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ada pandangannya, serta yang ke-6 adalah pandangan pada yang kelima, minta maaf, adalah pandangan daripada Ishaq bin Rahway. Jelas ke jelas? Bab yang ke-173, lalu Imam Ishaq bin Rahway dia menggabungkan pandangan Imam Ahmad dan juga pandangan Imam Malik. Dia gabungkan cara istidlal mereka. Bab yang ke-173 berkenaan tentang majaa, apa yang telah datang berkenaan fi sajdatai sahwi, 2 sujud sahwi selepas daripada salam, wal kalam, dan berkenaan tentang selepas daripada bercakap. Maka ini adalah pandangan Imam Abu Hanifah, bahawa sujud sahwi selepas daripada dah memberi salam. Maka bagaimana cara sujud sahwi Imam Abu Hanifah? Seseorang tu duduk tahiyat akhir, baca apa yang dia sepatutnya baca, kemudian bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, sama ada 1 ataupun 2, dan kemudian dia sujud 2 kali sujud sahwi. Dan kemudian lepas daripada sujud ada tasyahud lagi sekali, dan kemudian sekali lagi memberi salam. Allahumma salli ala habibina Muhammad. Hadis yang ke-402. Wabi ilai qala hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Syu'bah 'an al-Hakam an Ibrahim an Al-Aqamah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan solat zuhur 5 rakaat. 5 rakaat Nabi tunaikan solat zuhur. Fakilalah, maka dikatakan kepada Nabi, azida fi solah, adakah ada penambahan pada bilangan rakaat solat wahai Nabi? Amnasita, ataupun adakah engkau lupa? Maka Nabi SAW telah melakukan 2 sujud sahwi selepas daripada baginda memberi salam. Maka ini dalil untuk Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan sahih, riwayat 403. Wabi ilai qala hadatsana Hannad wa Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Muawiyah 'an al-A'mash an Ibrahim an Al-Aqamah an Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan 2 sujud sahwi selepas daripada baginda berkata-kata. Nabi bercakap dan kemudian baru Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Muawiyah, Abdurrahman bin Ja'far, Abdullah bin Ja'far, dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. Berkata Imam Tirmizi rahimahullahu taala pada riwayat 404,
bi ilayhi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Hushaimun an Hisham bin Hassan an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan 2 sujud sahwi selepas daripada salam. Dalil semuanya untuk Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala bahawa sujud sahwi selepas daripada memberi salam. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan sahih dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini juga Ayyub dan juga perawi yang lain daripada Muhammad bin Sirin rahimahumullahu taala. Kata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Mas'ud yang kita baca di awal tadi adalah hadis yang hasan lagi sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu. Mereka berkata, idza shalla ar-rajul, apabila seseorang itu menunaikan solat fardu zuhur sebanyak 5 rakaat, maka solatnya pada waktu itu adalah sah. Kerana ada yang kata kalau tambah maka batal solat, kerana solat daripada awal. Tapi majoriti para ulama kata solatnya sah. Wasajada, dan dia hanya perlu untuk melakukan sujud sahwi. Wa illam yajlis fir rabi'ah, walaupun pada waktu itu dia tidak duduk pada rakaat yang keempat, dia tak duduk, dia terus berdiri dan bangun, maka solat dia sah, hanya perlu sujud sahwi. Dan inilah amalan di sisi sebahagian ahli ilmu berdasarkan hadis ini. Wal amalu, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu adalah, qalu, mereka berkata, minta maaf, mana tadi? Wa illam yajlis, walaupun pada waktu itu tak duduk pada rakaat yang keempat, tak duduk, maka tetap sah solat dia. Nanti kita akan diterangkan tentang pandangan yang lain. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i, Ahmad dan juga Ishaq bin Rahwayh rahimahullahu taala. Sementara itu pandangan yang kedua, kata Imam Tirmizi, wa qala ba'duhum, sebahagian pula berkata, idza shalla zuhra, kalaulah seseorang itu dia solat zuhur ataupun apa-apa solat yang 4 rakaat fardu, contohnya asar dan subuh, dan pada waktu itu dia solat 5 rakaat, sementara itu dia tidak duduk pada rakaat yang keempat, kadar cukup untuk dia membaca tasyahud, maka pada waktu itu batal solat dia. Orang yang tambah rakaat yang kelima dan dia tak duduk langsung pada tahiyat yang keempat, pada tahiyat yang kedua, maka pada waktu itu dalam pandangan ini batal pada waktu itu solat dia. Dan ini adalah pandangan Sufyan Ats-Tsauri dan sebahagian daripada ulama-ulama Kufah daripada kalangan mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Maka jelas, lalu dalil ini adalah dalil untuk Imam Abu Hanifah, yang mana mereka berpandangan sujud sahwi selepas daripada memberi salam. Bab yang ke-174, berkenaan selepas daripada sujud sahwi ada lagi sekali tasyahud. Dan ini memang pandangan Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Syafi'i, lepas kita dah sujud sahwi, terus bagi salam. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, lepas dah bagi salam, mula-mula dia duduk tahiyat akhir, kemudian bagi salam, kemudian duduk sujud sahwi dulu, kemudian tasyahud balik, dan kemudian barulah bagi salam. Itu adalah proses yang ada dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Maka ini dalil untuk mereka bahawa selepas daripada sujud sahwi ada lagi sekali tasyahud. Babu ma jaa fi tasyahudi fi sajdati sahwi, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan tentang tasyahud selepas daripada sujud sahwi. Riwayat 405. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Yahya qala hadatsana Muhammad bin Abdullah al-Ansari qala akhbarani Asy'ath an Ibn Sirin an Khalid al-Hadza an Abi Qilabah an Abi al-Muhallab an Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Daripada Imran bin Husain sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salla bihim, telah menjadi imam untuk salat mereka. Bilakah waktu solat ini? Boleh lihat kepada Arafah, baris yang kelima, baris yang keenam. Ada mengatakan ianya adalah solat zuhur, ada yang mengatakan ianya adalah solat asar. Maka Nabi SAW solat bersama dengan para sahabat. Jelas ke jelas? Okey. Nabi SAW solat bersama dengan para sahabat. Fasaha, maka Nabi telah terlupa. Fasajada sajdatain, maka Nabi SAW telah menunaikan ataupun pada waktu itu sujud sebanyak 2 kali sujud sahwi. Kemudian Nabi SAW tasyahada, Nabi bertasyahud. Maka ini yang menjadi dalil untuk mazhab Imam Abu Hanifah bahawa selepas sujud sahwi ada sekali lagi tasyahud.
Kemudian barulah Nabi SAW memberi salam. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan gharib dan sungguh telah meriwayatkan Ibnu Sirin daripada Abul Muhallab, dan beliau adalah pakcik kepada Abu Kilabah hadis yang selain daripada ini. Dan telah meriwayatkan Muhammad hadis ini daripada Khalid Al-Hadza, daripada Abu Kilabah, daripada Abul Muhallab, dan Abul Muhallab ini namanya adalah Abdurrahman bin Amr radhiyallahu taala anhu. Wa yuqalu, dan dikatakan juga beliau adalah namanya Muawiyah bin Amr. Ada mengatakan namanya Abdurrahman bin Amr, ada mengatakan Muawiyah bin Amr. Wa qad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan perawi yang bernama Abdul Wahhab Al-Thaqafi dan Hushaim serta selain daripada mereka hadis ini daripada Khalid Al-Hadza, daripada Abu Kilabah dengan panjang lebar. Dan ianya adalah hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau berkata sesungguhnya Nabi SAW setelah memberi salam pada 3 rakaat daripada solat asar, maka telah bangunlah seorang yang bernama Hirbak ataupun Zulyadain. Dia tanya Nabi, "Wahai Rasulullah, solat ni dah kurang ke ataupun bagaimana, ataupun engkau lupa?" Sepatutnya Nabi solat 4, Nabi hanya solat 3. Maka Nabi SAW terus bangun dan Nabi SAW sempurnakan solat baginda, dan Nabi SAW telah sujud sahwi selepas daripada memberi salam. Maka ini dalil untuk Imam Abu Hanifah adanya tasyahud. Dan telah berbeza pendapat ahli ilmu, kata Imam Tirmizi, berkenaan tentang tasyahud selepas daripada 2 kali sujud sahwi. Berkata sebahagian perlu untuk tasyahud fihima pada kedua-dua rakaat ini dan memberi salam. Sementara itu pandangan kedua berkata tidak perlu tasyahud pada kedua-dua sujud, hanya cukup tasyahud sekali dan pada waktu itu salam sekali. Maksudnya baca tasyahud sekali je baru sujud sahwi. Namun kalaulah seseorang itu sujud sebelum daripada memberi salam, maka dia tidak perlu ganti tasyahud dia. Dan inilah pandangan Imam Ahmad dan juga Ishaq. Qala, mereka berkata, apabila seseorang itu telah sujud sahwi sebelum daripada memberi salam, lam yatasyahad, tidak perlu ulang balik tasyahudnya. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Bab yang ke-175, dalil untuk Imam Malik. Yang mana tadi kita belajar Imam Malik ini pandangan dia tentang sujud sahwi. Kalaulah perkara yang membabitkan sujud sahwi itu berkenaan tentang menambah sesuatu, tambah rakaat, tambah rukuk, tambah sujud, pada waktu itu berkenaan tentang tambah, maka pada waktu itu dia perlu sujud sahwi selepas daripada memberi salam, selepas memberi salam, ziyadah ba'da taslim. Dan kalaulah pada waktu itu dia perlu sujud sahwi kerana terlupa, tertinggal sesuatu, maka kata Imam Malik bin Anas perlu sujud sahwi sebelum daripada memberi salam. Maka apakah dalil Imam Malik bin Anas? Imam Malik bin Anas gabungkan riwayat-riwayat yang ada ini. Maka kata Imam Tirmizi riwayat 406, wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Ismail bin Ibrahim qala hadatsana Hisham ad-Dastawai an Yahya bin Abi Katsir an Iyad bin Hilal qala qultu li Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Iyad bin Hilal, aku telah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, adakah salah seorang daripada kami pernah solat dalam keadaan dia tidak tahu bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam solat? Fala yadri kaifa shalla. Maka berkatalah pada waktu itu Abu Sa'id, Nabi SAW telah bersabda, minta maaf, kalaulah seseorang itu solat dan dia tidak tahu berapa bilangan dia solat, kaifa shalla, dia tidak tahu keadaan dia solat, dia terlupa dah berapa rakaat, 4 ke 5, 3 ke 2, maka apa yang patut dia buat? Maka Nabi SAW bersabda, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang daripada kamu solat dan dia tidak tahu berapa rakaat yang dia telah solat, falam yadri kaifa shalla, maka sabda Nabi, falyasjud sajdataini wa huwa jalisun, maka hendaklah dia sujud sahwi 2 kali dalam keadaan dia duduk. Maka ini menjadi dalil untuk Imam Malik bahawa Nabi sebut umum perlu sujud sahwi. Bila? Maka gabungkan daripada hadis yang terdahulu. Kalaulah kekurangan, nuksan, sebelum salam. Kalaulah ziyadah penambahan, maka selepas daripada salam.
Kerana Imam Tirmizi menukilkan riwayat yang dinukilkan oleh Imam Malik. Imam Malik gambarkan bahawa sujud sahwi itu umum. Dan dalam hadis tak disebutkan sebelum ataupun selepas pada hadis ini. Kata Imam Tirmizi, dalam bab ini ada juga riwayat yang lebih kurang sama daripada Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Sa'id yang baru sahaja kita baca adalah hadis yang hasan, dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Sa'id daripada sanad yang berbeza, dan telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya baginda bersabda, "Idza syakka," apabila salah seorang daripada kamu syak berkenaan tentang adakah solatnya satu ataupun dua rakaat, maka hendaklah dia memilih yang yakin, iaitu jadikanlah pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad satu, ambil yang yakin. Dan kalaulah dia ragu-ragu, dia dah solat dua ataupun tiga, maka nak jadikan berapa? Dua ataupun tiga jadikan berapa? Dua. Falyaj'alha ithnatain. Dan apabila dia dah ambil yang paling yakin, maka hendaklah pada waktu itu dia sujud sujud sahwi sebelum daripada memberi salam. Dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian daripada ulama kami, mereka berkata, kalaulah seseorang itu ragu-ragu dalam solat dan tak tahu berapa rakaat dia solat, maka inilah cara dia. Jom kita lihat kepada baris yang ke-7, baris yang ke-6. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Imam Syafi'i, man syakka, kalaulah seseorang itu syak, maka hendaklah diambil kepada yakin. Ambil yang yakin. Dan apakah bilangan yang yakin? Ai alal aqal, selalunya bilangan yang lebih sedikit adalah bilangan yang yakin. Maka ini dalil untuk Imam Malik rahimahullahu taala. Hadis 107. Yang ini kita sambung nanti insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Kita jumpa sebentar lagi insya-Allah.